Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video seterusnya. Dalam video kali ini saya akan bincangkan mengenai pengenalan kepada macam ayat dan pembahagian dia. Okey. Sebelum tu saya beri sedikit gambaran untuk supaya para pelajar dapat memahami kita berada di mana dalam kita pembelajaran ni. Sebelum ni kita dah berjumpa dengan perkataan kalimah. Kalimah ni adalah perkataan dan dia just satu perkataan. Okey, satu P. Next, dalam pelajaran yang akan datang kita akan belajar dia punya namanya ayat. Okey. Ayat ni dia ada beberapa perkataan. Saya just short form P, perkataan. In between ni dia ada frasa. Frasa ataupun murakkab dalam bahasa Arab, frasa. So frasa ni dia at least ada dua perkataan. Dan frasa dalam bahasa Arab ada beberapa jenis. Contohnya macam frasa kata sifat. Seperti buku yang tebal, buku yang nipis. Itu frasa tu. Dia more than one word tapi dia tidak mencapai taraf ayat. Okey. Kemudian dia ada frasa, nanti kita akan belajar daripada frasa menyandar. Contohnya macam buku saya, buku dia. Hari ini kita akan belajar frasa macam ayat. So, frasa macam ayat ni dalam bahasa Arab dipanggil syibhul jumlah. Okey, syibhul jumlah. Okey, syibhul jumlah yang bermaksud menyerupai ayat. Okey, macam ayat. Tapi dalam nota saya panggil macam ayat. Ataupun MA supaya saya boleh keluarkan satu short form yang mudah disebut. Okey. So apakah yang mencirikan frasa macam ayat ni? Frasa macam ayat dia terdiri daripada dua, iaitu isim ruang dan huruf jar. Okey, pertama isim ruang plus kalimah selepas dia. Isim ruang ni sebagai kalimah pertama. Kemudian kalimah selepas dia itu sebagai kalimah yang kedua. So kombinasi dua ni itu yang membentuk macam ayat. Satu lagi jenis macam ayat adalah kombinasi antara huruf jar sebagai huruf pertama dan kalimah selepas dia sebagai huruf kedua. So kombinasi ni dipanggil macam ayat. Okey, so itu yang kedua. Dan dalam isim ruang ada dua lagi pembahagian, iaitu isim ruang masa dan isim ruang tempat. Masing-masing ada combination dengan kalimah selepas dia. So in total ada tiga. Satu, dua, tiga. Tapi isim ruang yang dua yang pertama tu datang daripada isim ruang. So ada dua kat situ, that's why dia jadi tiga. Okay. So poin yang kedua ni saya beritahu macam ayat ni, frasa macam ayat ni dia berguna sebagai maklumat pelengkap kepada ayat dan menjadikan ayat lebih bermakna, dan macam ayat selalunya akan berkait dengan satu kalimah yang lain. Okey, saya akan terangkan nanti apakah yang dimaksudkan dengan berkait dengan satu kalimah yang lain. Okey, just nak bagi sedikit gambaran, dalam bahasa Inggeris, frasa macam ayat ini sebenarnya adalah umpama preposition plus satu perkataan lain. Contohnya macam to you, with you, at home. So, tiga contoh ni. Satu, dua ni. Ni semuanya kalau dalam bahasa Arab, dia adalah macam ayat lah. Ataupun saya berjumlah. Okay. Now, saya pergi kepada next page. So, ini untuk lebih detail lagi, apakah dia huruf isim perkataan-perkataan yang saya masukkan tadi sebagai isim ruang tempat ataupun isim ruang masa ataupun huruf jar. Okey. Alright. So kat sini isim ruang tempat, ini contoh-contoh dia, baina, khalfa,
amama, wara'a, ma'a, fawqa, hawla, tahta, qabla, ladai, inda, ladun. Ini semua adalah isim ruang tempat. So, makna dia antara, belakang, depan, depan, belakang, dengan, di atas, dengan ni ataupun berserta pun boleh juga ni. Berserta. Okey. Di atas, sekitar, di bawah, sebelum, di sisi. Ini semua adalah isim ruang tempat plus satu isim lain. Satu perkataan lain. So, ingat ni, dia mesti dua. Kalau satu je dia tak jadi. Dia mesti dua perkataan. Okey. Yang saya maksudkan tak jadi itu adalah dia tak jadi macam ayat. Dia tak jadi frasa macam ayat kalau dia single. Nanti dia combine dengan perkataan lain, barulah dia dikatakan sebagai macam ayat. So, ini isim ruang masa. Okey, ini isim ruang masa. Idza, yauma, ith, kullama, lama. Okey. Plus dengan kalimah lain. So, tapi kalimah kat sini lebih kepada fi'il. Okey. Kemudian, so itu yang kedua. Yang ketiga, huruf jar plus isim. Contoh kat sini, huruf min, ila, an, ala, fi, bi, ka dengan li. So, maksud dia dari, ke, mengenai, atas, dalam, dengan, seperti dan untuk. So, pelajar boleh tengok sendiri dia punya makna-makna yang saya dah tuliskan kat sini. So, itulah dia frasa macam ayat. So, di sini saya dah terangkan tadi. Okey, saya dah terangkan tadi ni kenapa dinamakan macam ayat. Dan si berjumlah itu bermaksud apa. Okey. So, now, sebagai suatu summary, sebelum ni kita belajar kalimah. Okey, kalimah. Kalimah tu boleh jadi fi'il, ataupun isim, ataupun huruf. Okey, now kita belajar frasa macam ayat. Okey, dia ada 3. 1, 2, 3. Okey. So, kita tengok kat sini. Tapi dua yang pertama ni di bawah satu tajuk dia panggil isim ruang, iaitu isim ruang tempat dengan isim ruang masa di bawah tajuk isim ruang. So, kalimah dengan juzuk kalimah ni, dengan komponen juzuk MA ni, dia nanti dalam pelajaran akan datang kita akan nampak 4 benda ni akan main peranan utama ataupun komponen utama yang membina kepada ayat, asas ayat dan juga ayat berganding dengan maklumat pelengkap. Okey. So, saya itu saja dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.